Hello, Assalamualaikum. So, hari ni aku nak cerita macam mana aku punya plan untuk pergi Korea. So, sebabkan kita orang backpackers 2 hari dan hari ketiga tu kita orang ambil tour guide and hari keempat tu hari kita orang balik ke Malaysia. So, sebabkan kita orang backpackers, kita orang kena cari maklumat dulu tentang macam mana nak pergi tempat yang kita orang nak pergi, tempat apa yang kita orang nak pergi dan macam mana nak naik subway dan sebagainya. So kita orang cari maklumat tu daripada blog ataupun vlog dan kumpulkan maklumat tu dan jadilah summary-nya kat sini yang mana kita orang rasa summary ni yang sesuai dengan kita orang punya style lah, yang sesuai dengan kita orang punya kemampuan, yang selesa bagi kita orang lah. And then so kat sini kita orang dapat daripada maklumat tu yang sesuai dengan kita orang ambil wifi kat Malaysia. Kita orang book wifi tu dulu sampai KLIA 2, baru ambil wifi tu kat KLIA 2. Mana harga dia adalah RM267. Dia punya harga adalah RM67 je. Dia mengikut hari. Kita orang pergi sana dalam 4 hari, so RM67 je. And then 200 tu adalah deposit. So flight pula, kita orang punya flight harganya RM1,163 untuk seorang. Kalau 2 orang, kali 2 lah kan. Dia ni mahal sebab kita orang pilih seat tau. Untuk pilih seat, kita orang kena charge RM50 seorang. So 100 lah. And then sebab tu dia mahal. Ni adalah flight pergi dan balik. Flight pergi tu dalam 600, balik tu dalam 300 lebih kurang lah. And then kat sana, disebabkan kita orang backpackers, jadi kita orang banyak guna subway lah, lagi senang. So kat sana naik subway macam Malaysia juga, dia ada transportation card yang mana T-Money tu kat sana lebih kurang harganya RM5,000, iaitu lebih kurang RM220. T-Money tu kosong tau, dia just kad biasa. So kita orang kena top up, kita orang budget top up dalam RM10,000 lah. RM10,000 untuk pergi mana-mana, yang lebih kurang RM40 lah kita orang top up. And then untuk daripada airport untuk ke kita orang punya guest house, kita orang kena naik bus. Sebab kalau nak naik subway, kalau barang banyak so susah lah kan. Jadi tiket untuk naik bus tu RM15,000, dalam RM55 lah masa tu. Tapi duit ni changes kan, so sekarang tak tahu lah harganya berapa. Kat sana kita orang banyak makan. Kita orang tak pergi restoran mahal-mahal sebab mahal gila. Kat sana restoran halal banyak, cuma mahal. So kita orang just banyak makan kimbap tuna dekat convenience store. Yang mana convenience store tu, masa korang nak cari hostel, korang kena pastikan lah yang hostel korang tu dekat-dekat dengan convenience store, macam 7E ke apa ke, sebab kat situ kita boleh beli kimbap kan. Hostel korang tu kena dekat dengan convenience store, kena dekat dengan station, subway station, dan dekat-dekat dengan area yang korang nak pergi jalan-jalan. So senang lah korang nak makan ke apa ke. Ni cadangan aku untuk yang backpackers. Boleh tengok map ni. Untuk backpackers, kita orang pergi book dekat B1 Guest House yang mana dia dekat-dekat dengan Insadong. So dari Insadong ni korang bolehlah jalan ke sekitar sini dengan jalan kaki. Tapi memang penat lah jalan kaki, so better naik subway, lagi senang. Untuk naik subway yang dekat-dekat sini, harga subway pergi dia harganya, nanti aku cerita. Okay, disebabkan kita pilih guest house yang dekat-dekat dengan subway, and so yang aku sebut tadi, harga hostel atau guest house yang kita orang pilih adalah B1 Guest House yang mana murah dan dekat dengan 3 tempat yang kita orang bagi tahu tadi. Harga dia adalah untuk 2 malam RM114.27. Ni untuk seorang untuk 2 malam. Kalau 2 orang, kali 2 lah. And then guest house ni dia dekat dengan Insadong tadi kan. Ni guest house tu korang boleh jalan kaki, korang boleh pergi palace ni, korang boleh jalan kaki, boleh pergi kat station ni kalau nak naik subway. Kalau rajin jalan kaki, korang boleh pergi Insadong ni jalan kaki, tapi penat lah. Lepas tu dari Insadong tu korang boleh lah, kalau rajin jalan lah kaki dari Insadong,
Misal dong jalan sini. Tapi better naik subway. Itu naik subway tu korang kena ada T-money dan kena top up T-money tu juga. And korang kena ada satu subway apps ni, yang mana subway apps tu dia warna, ada gambar train, lepas tu warna kuning. Memang senang nak guna apps tu. Korang boleh tahu jarak, boleh tahu harga. Guna apps tu korang letak je nama-nama subway yang korang nak pergi. Kena kajilah tempat korang tu dekat dengan subway apa, nak exit nombor berapa. So senang lah. And then kat sana kita orang macam biasa beli gimbap untuk makan. And kat sana korang kena tahu juga waktu untuk solat kan. Kat sana biasa hari tu kita orang pergi waktu solat pukul 4:30 pagi untuk subuh. Lepas tu kita orang biasa solat jamak takhir untuk Zuhur dan Asar, and jamak takdim untuk Maghrib dengan Isyak. Lagi senang. Sebab kita akan jalan-jalan dari pagi hingga petang. Lepas tu balik guest house, solat Zuhur dengan Asar, jamak takhir, and then rehat-rehat Maghrib Isyak kita solat. Lepas tu malam tu nak keluar lah. Macam tu. Okay, untuk T-money aku cakap tadi nak cerita, untuk tempat yang dekat-dekat yang aku tunjukkan gambar tadi, dia maybe around 1250 won lah untuk pergi, dan nak balik pula 1250 won balik semula, pergi balik kan, pulang balik. So harganya 2 kali lah. Untuk tempat-tempat yang jauh macam banyak stesen, dia harganya lebih kurang, tak keluar sol lah ni, lebih kurang yang kita orang nak pergi lebih kurang 1350 won pergi dan 1350 won balik. Ni kita orang nak pergi Lotte Mall yang banyak stesen lah juga, yang paling banyak stesen. Kita nak pergi yang lain tu dekat-dekat je kan. Tu yang suruh cari yang dekat-dekat dengan guest house, location yang kita betul-betul nak pergi tu. And then gimbap tuna biasa. And then hari ketiga tu kita orang ambil tour guide, yang mana tour guide tu special. Memang kita orang nak pergi Korea sebabkan kita orang nak pergi tempat ni. Walaupun harganya RM629.94 seorang, tapi kita orang bayar juga. Seorang RM629.94 seorang. Kalau 2 orang jadilah 1,000 lebih. So kita orang ambil tour guide tu untuk sehari. And then untuk ni RX ni adalah untuk korang daripada Seoul Station ni, masa nak balik dari Seoul Station nak pergi ke direct untuk pergi ke Incheon Airport, korang boleh pergi naik RX. RX ni adalah subway, mana korang straight go to Incheon Airport, dan harga tiket dia 10,000 won, lebih kurang harga RM40. And then dah sampai sana, dah tu je lah, tu je budgetnya. Ni macam biasa kalau korang rasa nak jimat. And then kat sana yang kita orang bawa hanyalah kita orang memang betul-betul backpackers. So kita orang memang bawa 7 kg je lah bag. Ni yang kita orang pack dalam bag kita orang. Mana? Ya ni. Sorry lah. Okay ni. Kita orang bawa seorang 2 bag. Sorry tak dapat fokus tu. Dia jadi melambatkan aku punya. Okay. T-money, dompet, wifi. Kat sana korang betul bawa ni international plug, international adapter, sebab kat sana dia orang guna 2 pin dia punya plug tu, dan korang bawa extension senang. Korang cucuk adapter tu, international adapter tu, lepas tu korang cucuk extension and extension Malaysia punya, and then korang boleh lah cas apa yang patut, power bank, wifi and so on. Jajan yang kita orang bawa kat sana, makanan yang kita orang bawa kat sana, kita orang bawa Maggi, bawa biskut, bawa roti dan air 3 dalam 1. Yang mana biskut kat sana kita orang tak habis pun makan biskut. Kita orang banyak makan Maggi dengan air 3 dalam 1. Roti tu terpaksa juga habiskan. So
bawa Maggi lah. Bawa Maggi yang banyak makan. And then baju pun kita orang limitkan. Kita orang limitkan bawa dalam 2 pasang je untuk 4 hari. Sebab kita orang tak nak beg kita orang berat. Beg kita orang berat dengan makanan, dengan alat-alat. Ya. And untuk solat, korang kena tahu waktu solat dan kena tahulah arah kiblat. Arah kiblat korang boleh guna apps, kompas dan sebagainya. Itu je. Okay.